Etnik dan politik bukanlah sesuatu perkara yang asing dalam sejarah dunia. Namun apabila bercakap tentang Asia Tenggara, ianya sering tidak diberikan perhatian oleh negara-negara luar. Perhatian sering diberikan kepada negara-negara besar serta isu-isu yang lebih menonjol di peringkat antarabangsa. Namun terdapat satu konflik yang melibatkan gerakan pemisahan yang telah berlaku di wilayah selatan Thailand, iaitu di wilayah Patani. Wilayah Patani bukan sahaja kaya dengan sejarah dan budaya tersendiri, tetapi menjadi simbol kepada perjuangan masyarakat Melayu di wilayah selatan Thailand. Konflik ini bukan sekadar berkisahkan tentang perjuangan bersenjata, tetapi berkait rapat dengan isu identiti, agama dan hak autonomi serta sejarah penjajahan dan penindasan yang panjang sejak termeterainya penjajahan British Siam pada 1909. Untuk memahami situasi ini dengan menyeluruh dan lebih panjang, kita perlu melihat semula kepada akar sejarah dan dimensi politik yang telah membentuk konflik Patani dari zaman dahulu hingga ke hari ini. Hai, nama saya Jessica Jeffrey, BA23110476, dan saya akan menerangkan tentang sejarah dan aspek politik konflik Patani. Konflik tersebut yang berlaku di selatan Thailand merupakan isu yang berkait rapat dengan sejarah, politik dan identiti budaya. Dan dahulu Patani merupakan sebuah kesultanan Melayu Islam yang merdeka dan makmur di semenanjung tanah Melayu. Namun pada tahun 1786, Patani telah ditakluk oleh Siam sekaligus mengakhiri kedaulatannya dan dimasukkan ke dalam struktur politik Siam. Selepas penaklukan itu, pihak berkuasa Thailand telah melaksanakan dasar yang bertujuan untuk mengawal Patani. Pemimpin tempatan Patani telah diganti dengan pemimpin baharu. Adat dan budaya Melayu Islam telah ditekankan dan identiti tempatan cuba dihapuskan oleh pihak berkuasa Thailand. Tahun 1909, perjanjian Inggris Siam mengesahkan secara rasmi bahawa Patani adalah sebahagian daripada Thailand dan menyebabkan rasa pengkhianatan dan terpinggirnya dalam kalangan masyarakat Melayu Muslim. Panjang abad ke-20, dasar-dasar seperti Akta Pendidikan 1921 telah memaksakan penggunaan bahasa Thailand di sekolah dan mengurangkan peranan pendidikan Islam. Dan hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati sehingga lahirnya gerakan seperti Patani United Liberation Organization, singkatannya PULO, yang memperjuangkan autonomi dan kemerdekaan mereka. Dan fasa moden konflik ini memuncak selepas tahun 2004 dengan serangan bersenjata dan tindak balas ketenteraan yang keras daripada kerajaan Thailand. Walaupun terdapat rundingan damai, isu utama masih belum selesai dan masyarakat Melayu Muslim menuntut hak budaya dan autonomi politik, manakala kerajaan Thai tetap berpegang kepada prinsip keselamatan negara dan keutuhan wilayah mereka. Dan kesimpulannya, konflik Patani ini bukan sekadar isu tempatan, tetapi perjuangan panjang yang berpunca daripada sejarah dan ketidakadilan politik yang masih berlarutan sehingga hari ini. Salam sejahtera. Saya akan membentangkan mengenai peranan gerakan pemisah di selatan Thailand serta pendekatan antarabangsa yang terlibat dalam menangani konflik ini. Wilayah Patani yang majoritinya dihuni oleh masyarakat Melayu Islam telah lama mengalami dasar diskriminasi oleh kerajaan Thailand yang melibatkan aspek budaya, pendidikan, politik dan agama. Kesan daripada penindasan ini wujudnya pelbagai gerakan pemisah seperti Patani United Liberation Organization atau PULO, Barisan Revolusi Nasional atau BRN, Barisan Nasional Pembebasan Patani BNPP, dan Barisan Bersatu Mujahidin Patani BBMP yang memperjuangkan autonomi bagi Patani. Antara strategi utama BRN ialah melalui sayap militer mereka, yaitu Runda Kumpulan Kecil RKK yang kerap melancarkan serangan terhadap pihak keselamatan dan sistem pendidikan sebagai bentuk penentangan terhadap dasar asimilasi. Berbeza pula dengan PULO yang lebih menekankan pendekatan diplomatik. Mereka cuba mendapatkan pengiktirafan antarabangsa sebagai kerajaan sementara Patani dan menggunakan asas hak asasi manusia, khususnya merujuk kepada pasal 1, 2 dan 12 dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948
untuk menjustifikasikan tuntutan mereka. Pendekatan diplomatik ini juga mendapat perhatian organisasi seperti Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC yang pada tahun 2004 menjemput Pulo untuk memberi penerangan tentang konflik Patani. Ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka tidak hanya berlaku dalam negara, tetapi diperluaskan ke peringkat antarabangsa. Tindak balas, kerajaan Thailand telah melaksanakan pendekatan ketenteraan melalui operasi seperti Operasi Ramkhamhaeng dan memperkenalkan entiti seperti Civil Police Military Joint Head 43 atau CPM 43 serta Administrative Center for Southern Border Provinces atau ACABSP. Kedua-dua entiti ini ditubuhkan bagi menarik kerjasama masyarakat tempatan serta menyiasat salah laku terhadap etnik Melayu Islam. Namun, kegagalan menangani isu di akar umbi seperti penindasan budaya dan diskriminasi agama menyebabkan gerakan pemisah terus wujud hingga kini. Kesimpulannya, konflik di selatan Thailand bukan hanya isu keselamatan, tetapi juga berkait rapat dengan perjuangan hak asasi, autonomi politik, dan pengiktirafan identiti masyarakat Melayu Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Firdaus bin Kasmat, DA 23110052. Seterusnya akan membincangkan berkenaan dengan faktor-faktor sosial, agama dan identiti dalam konflik di Patani. Baik, jika kita lihat secara umum, konflik di Patani ini bukan sekadar soal wilayah ataupun tuntutan politik semata-mata. Ini juga sebenarnya berpunca daripada tekanan terhadap identiti masyarakat Melayu Islam yang hidup di kawasan tersebut. Sejak awal abad ke-20, kerajaan Thailand telah menjalankan dasar asimilasi yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara homogen berasaskan identiti Thai Buddha. Namun dasar ini sebenarnya menafikan kepelbagaian budaya yang sedia wujud, lalu menyebabkan masyarakat Melayu Islam Patani merasakan hak dan identiti mereka sedang dihapuskan secara berperingkat. Inilah asas yang kepada berlakunya ketegangan yang berpanjangan sehingga hari ini. Dari segi sosial dan budaya, perbezaannya sangat ketara dan menjadi satu titik pertembungan. Masyarakat Melayu Patani memiliki budaya sendiri yang kaya dengan tradisi Islam, adat Melayu dan juga bahasa Melayu yang digunakan dalam kehidupan seharian. Namun sebenarnya kerajaan pusat Thailand menekankan penggunaan bahasa Thai sebagai bahasa utama dalam pendidikan dan pentadbiran. Ini menyebabkan bahasa Melayu semakin terpinggir dan dilihat sebagai bahasa kelas yang kedua. Bukan itu saja, identiti mereka juga sering diperkecilkan dengan pelabelan seperti Thai Muslim yang menggambarkan mereka seolah-olah hanya satu cabang kecil daripada masyarakat Thai, bukannya satu kelompok etnik yang unik dengan sejarahnya sendiri. Keadaan ini menimbulkan perasaan marah dan rasa dinafikan hak terhadap asal-usul mereka, sekaligus menjadi salah satu pemangkin kepada konflik yang ada berterus. Dari sudut agama pula, perbezaannya juga sangat ketara. Majoriti rakyat Thailand menganut agama Buddha, manakala masyarakat Patani berpegang teguh dengan ajaran Islam. So, perbezaan ini sering dimanipulasi oleh pihak berkuasa untuk menggambarkan bahawa Islam menjadi penghalang kepada pembentukan sebuah bangsa Thai yang seragam. Sekolah pondok tradisional yang menjadi tunjang kepada pendidikan agama Islam itu sendiri telah pun ditekan mengikut silibus Thai. Sekolah-sekolah pondok yang enggan mematuhi arahan kerajaan bukan sahaja tidak diberikan bantuan, malah sering diancam penutupan, bahkan guru-guru mereka dibawa ke Bangkok untuk ditunjukkan model sekolah agama yang dianggap lebih sesuai dengan sistem kerajaan pada waktu ketika itu. Selain itu juga undang-undang syariah yang sebelum ini menguruskan hal perkawinan, penceraian dan pusaka telah dipindahkan kepada mahkamah sivil yang dikendalikan oleh hakim bukan Islam. Langkah-langkah ini jelas menimbulkan rasa kehilangan kuasa terhadap ahli-waris agama sendiri dan membangkitkan rasa tidak puas hati yang mendalam dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, penindasan terhadap identiti juga membawa kepada satu krisis identiti yang sangat jelas kelihatan dalam generasi muda. Melalui sistem pendidikan, media arus perdana dan dasar pentadbiran, mereka diasimilisasikan ke dalam budaya Thai sehingga ramai yang semakin kurang berfasih bahasa ibunda mereka sendiri. Sebahagian anak muda mula melihat budaya Thai sebagai lebih moden dan lebih bernilai, sedangkan budaya Melayu Islam dianggap sebagai ketinggalan zaman.
So apabila generasi muda mula menjauh daripada akar budaya dan agama itu sendiri, ianya menimbulkan jurang antara generasi sekaligus menambahkan lagi perasaan terasing daripada negara mereka tersendiri. Keadaan inilah yang kita sebut sebagai masyarakat petani merasakan diri mereka tidak ditiraf sepenuhnya sebagai warga negara yang setara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menjelaskan tentang transformasi konflik yang didahului oleh perundingan konflik. Dalam konflik di Thailand ini melibatkan pihak kerajaan pusat dan masyarakat Melayu petani. Konflik ini mula reda pada tahun 1980 hingga 1990-an, namun kembali memuncak pada tahun 2004. Dalam tempo tersebut, pelbagai usaha perundingan telah dijalankan, antaranya National Reconciliation Commission atau NRC yang bertujuan membina platform dialog politik. Menurut Perdana Menteri Thailand ketika itu, Anand Panirekum, masalah utama konflik ini berpunca daripada politik dan perlu diselesaikan secara politik. Tokoh-tokoh Melayu petani seperti Tunku Abdul Qadir, Haji Sulong, dan Tunku Abdul Jalal turut memainkan peranan penting sebagai suara masyarakat yang mana membawa rundingan yang melibatkan usaha mendapatkan sokongan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta pihak British yang pernah bekerja sama dengan masyarakat Melayu petani. Namun begitu, tuntutan terhadap autonomi dilihat oleh kerajaan Thailand sebagai ancaman kepada kedaulatan negara yang menyebabkan rundingan seringkali berakhir dengan jalan adalah transformasi konflik. Walaupun rundingan formal sukar dilaksanakan, proses transformasi konflik mula berlaku melalui penubuhan gerakan gempar yang ditubuhkan bagi menentang dasar kerajaan pusat dan menyuarakan identiti serta budaya masyarakat Melayu petani. Penubuhan gempar mendapat sokongan daripada pelbagai pihak luar seperti Raja-Raja Melayu di Tanah Melayu, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung KRIS, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Malayan Nationalist Party MNP, dan beberapa pertubuhan serantau lain. Sokongan ini memberi tekanan baru kepada kerajaan Thailand untuk mendengar suara rakyat petani. Perkara ini membawa kepada satu keadaan di mana kerajaan mula memberi perhatian terhadap isu diskriminasi dan penindasan yang berlaku. Antara langkah yang diambil termasuklah kelonggaran dan sistem pendidikan Islam, seterusnya penghapusan sementara dasar Ratanium, serta penubuhan Administrative Center of the Administration of Southern Border Province atau SCABSP yang berfungsi menerima aduan daripada masyarakat petani dan menyiasat pegawai yang melakukan diskriminasi terhadap masyarakat Melayu petani. Transformasi ini menepati konsep contextualization, yaitu perubahan persepsi dan motivasi aktor-aktor konflik terhadap situasi. Seterusnya, kesan transformasi konflik ini yang pertama adalah pengiktirafan gerakan aktivis OMIP oleh kerajaan pusat Thailand dan peningkatan kesadaran identiti budaya serta agama masyarakat petani. Seterusnya, pemerkasaan institusi tradisional seperti pondok dan madrasah sebagai asas pembinaan semula jati diri mereka. Dan yang terakhir adalah dialog politik mula terbuka melalui NRC dan tokoh seperti Haji Sulong yang membawa pendekatan pendidikan dan intelektual dalam perjuangan mereka tanpa melibatkan pertumpahan darah. Dan yang terakhir adalah cabaran yang dihadapi di dalam menyelesaikan konflik ini. Yang pertama adalah dasar asimilasi yang berterusan termasuk dasar Ratanium dan Akta Pendidikan Thailand yang menyekat penggunaan bahasa Melayu terutama dalam sistem pendidikan di Thailand. Stigma terhadap OMIP serta penggunaan gelaran seperti Thai Muslim dan Kaek yang memperkukuhkan diskriminasi dalam kalangan masyarakat di Thailand. Seterusnya, penindasan sistematik seperti penghapusan sistem keadilan Islam serta penempatan Thai Buddha melalui polisi Nikom Sang Tong Eng. Yang terakhir adalah tiadanya mekanisme rundingan rasmi walaupun NRC telah ditubuhkan. Sekian. Tentang saya merumuskan beberapa perkara yang penting telah dibentangkan mengenai konflik di selatan Thailand. Konflik ini bukan sahaja isu kedaulatan atau politik semata-mata, tetapi mencerminkan perjuangan masyarakat Melayu di wilayah seperti Patani, ialah dan Naratiwan dalam menuntut hak autonomi serta mempertahankan identiti budaya dan agama mereka yang kian terhakis akibat dasar-dasar asimilasi yang diperkenalkan oleh kerajaan pusat Thailand. Kewujudan kumpulan seperti PULO, BRN, BNPP dan BBMP adalah manifestasi daripada penentangan ini yang berpunca daripada ketidakpuasan terhadap dasar pusat yang dirasakan tidak adil dan menindas. Namun begitu, kami percaya bahawa setiap konflik pasti mempunyai jalan penyelesaian. Penyelesaian yang berkesan memerlukan usaha daripada kedua-dua belah pihak untuk berunding secara terbuka
Malaysia sebagai jiran yang dekat dan berkepentingan serantau telah memainkan peranan penting sebagai pengantara sejak tahun 2013. Malah Perdana Menteri Malaysia kini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, turut menegaskan kepentingan untuk mementingkan konflik ini atas dasar kemanusiaan. Kami juga melihat bahawa penyelesaian ini tidak semestinya harus ditanggung ataupun dibebani oleh Malaysia sahaja. Negara-negara ASEAN yang lain serta organisasi antarabangsa wajar untuk sama berganding bahu bagi mewujudkan keamanan yang lestari di rantau Asia Tenggara. Kerjasama serantau amatlah penting bagi menjamin kestabilan dan kesejahteraan bersama. Semoga itu sahaja daripada saya. Semoga pembatangan ini dapat memberikan manfaat dan ilmu serta memberi perbincangan serta membuka ruang untuk pembincangan yang lebih lanjut.